Baik, insyaAllah. Kita mulakan kuliah Maghrib pada malam ini dengan kita sama-sama membaca umur kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa masyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa syafi'uhu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Sadaqallahul azim. Sungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu masuk akan agama mereka. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala itulah sebenar-benar petunjuk. Dan kalau seandainya kamu mengikut akan hawa nafsu kamu, wala idza tabata ahwahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm, sesudah datang kepada ilmu pengetahuan mengenai perkara itu, malaka minallahi wali wala nasir, tiada bagi kamu itu Allah Subhanahu wa ta'ala bantu petolong, tiada bantu dan pertolongan daripada Allah. Baik, ya, suruhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Ta'ala akan kebajikan dan saya berikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadatu istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ili ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah yang mati Tuan Imam kita punya Tuan Bilal, pengurusi surau di atas kuasa surau, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mu'min, alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala. Sekali lagi kita bersama tuan-tuan pada malam ini untuk kita sambung kuliah kita. Muka surat apa tu? Masih adab kan? Adab bersahabat. Betul? Adab dengan sahabat, kawan karib. Ha? Cara memilih sahabat. Okey, betul kan? Cara memilih sahabat, tuan-tuan. Baik. Semua sebelum itu saya nak sebut dalam grup takmir lah, dalam grup takmir dia ada beritahu mana-mana tempat yang para asatizah lah, guru-guru takmir ngajar ni, kalau tempatnya kurang, dia kata kurang jemaah kan, dia minta guru takmir turun turun pergi ke rumah-rumah Korea lah, jemaah lah,
Saya jemput dah datang ke surau. Kan? Guru takmir lah tu senyap lah. Senyap kan? Pandangan tuan dia nak. Kan? Dia paling tidak pun dia kata satu tempat tu sekali pergi tu dalam 3 buah rumah dia kata. 3 buah rumah. Jemaah lah, jemaah surau tu ataupun itu pun kalau tempat tu tak ramai jemaah yang hadir. Kalau dia ramai jemaah hadir ke masjid surau tempat guru takmir ngajar tu, jadi tak perlulah pergi gitu. Kalau tak ramai bolehlah pergi. Digalakkan pergilah. Pandangan tuan je dah. Tu betul. Betul. Sebelum kuliah lah ataupun masa cuti ke kan. Kalau time nak kuliah malam macam pula kan dia. Kau dah datang. Kau dah datang. Kau dah datang. Ataupun tuan sendiri buat pun boleh lah. Tuan buat sendiri. Kan jemput lah, pulang lah dia nak hadir tak nak hadir. Bincang lah macam mana. Kalau rasa nak panggil saya juga turun, saya turun lah. Pergilah 2-3 buah rumah kan macam tu. Kalau besar ada kini tu. Boleh lah. Bawa lah buah sikit lah. Bawa buah. Jangan bawa kitab. Bawa kitab kan apa ni, dah terasa hati kalau bawa kitab. Kalau bawa buah kan senyum dah sikit. Buah dia macam tu. Buat durian ni. Sama lah makan durian kat situ rumah orang tu. Tuan-tuan. Tuan-tuan bincang lah sini. Baik, insyaAllah. Kita lihat cara memilih sahabat. Cara memilih sahabat. Kata musannif ataupun pengarang kitab Imam Ghazali Ta'ala, kitab asalnya, di dalam memilih sahabat hendaklah engkau perhatikan syarat-syarat bersahabat. Jangan syarat-syarat berkawan lah. Sudah kita berkawan ataupun bersahabat. Bersahabat ni bahasa Arab. Sahabat bahasa Arab. Berkawan bahasa kita. Maka jangan kau bersahabat kecuali dengan orang yang layak untuk dijadikan sahabat. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi wal yanzur ahadukum mayukhalilu. Nabi kata Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu di atas agama ataupun cara hidup sahabatnya. Oleh kerana itu, hendaklah seorang kamu lihat terlebih dahulu siapakah yang patut dijadikan sahabat. Siapa yang patut dijadikan sahabat? Macam. Cuma biasanya kita nak bersahabat ni kadang dia makan masa, tuan-tuan. Tak boleh hari ni kita jumpa orang tu, hari ni boleh jadikan sahabat. Tak boleh, belum tentu lagi. Biasanya kita jadikan orang sahabat ni, biasanya kita dah kenal agak lama lah. Seminggu ke, 2 minggu ke, sebulan kan. Kalau hari itu jumpa, hari itu sahabat, kan boleh, tapi kita tak kenal secara mendalam lah dia. Malahan kawan kita pun, kita dah lama sahabat dia, nak kenal secara betul-betul pun susah. Latar belakang hidup dia kan pun kadang susah. Ada benda-benda yang kadang sahabat kita sembunyikan daripada kita. Ada rahsia-rahsia dia, kadang-kadang dia tak cerita kat kita. Walaupun kita lama borak gitu, kita lama berkawan dengan kita, dengan dia, kita lama kata selalu ngeteh kan, tertarik dan sebagainya. Tapi secara zahiriatnya kita kenal dia lah. Apa yang kita nampak depan mata kita, tapi yang di belakang tu kita tak tahulah. Kita takkanlah kita nak tanya secara mendalam, kecuali kawan kita tu cerita masalah dia. Kalau dia cerita masalah dia itu, kita kenal, dia ni masalah ni. Kalau selagi dia tak cerita, dia senyum je, kau tak ada masalah dah. Senang nampak kan? Tak ada masalah kan? Bila borak tu banyak kelakar.
Bila borak banyak kelakar, untuk dia tak ada masalah. Tuan. Kalau borak menung kan tak banyak cakap tu, tu masalah tu. Kadang dia tak cerita masalah. Ada orang kadang dia tak cerita masalah gitu. Terpendam masalah kan. Sampai tahap nanti baru dia cerita gitu. Mungkin dia dah tak boleh nak tanggung masalah tu, dia cerita gitu. Selagi mana dia boleh tanggung, dia tak cerita. Gitu. Ada orang lain pula kojak mengadu. Ada pun macam tu. Baik. Kita lihat pada hadis tadi, seorang itu mengikut cara ataupun agama sahabatnya. Oleh itu naklah kamu lihat terlebih dahulu siapa yang patut dijadikan sahabat. Cuma nak pastikan kita nak benar-benar bersahabat, orang tu jadi sahabat, biasanya makan masa lah. Makan masa. Tak boleh hari tu, jam tu kena, jam tu sahabat. Tak boleh lah kan. Belum sempurna lah jadi sahabat. Ada riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Baihaqi. Maka bila engkau mahu menjadi sahabat yang engkau jadikan dia sebagai pembantu di dalam menuntut ilmu dan dalam urusan agamamu dan duniamu, maka hendaklah engkau tuntut daripadanya, engkau pastikan pada dirinya 5 syarat. Ni syarat ni. Ada 5 syarat tuan untuk kita jadikan orang itu layak tak dia jadi sahabat kita. Kadang-kadang kita jumpa orang ni, kita walaupun kita tak kenal, tapi kita tak suka dia. Lepas tu ada tu pula sekali jumpa kita rasa suka dia. Gerak Susah tu walaupun kita tak kenal, kita tengok kita tak suka dia. Yalah, kadang seorang itu boleh kita baca melalui akhlak dia lah. Akhlak dia, perangai dia, cara cakap. Kan? Kalau cara cakap pun tak nak tengok muka je. Muka je. Tengok muka je. Mungkin muka dia ada aura kan. Ada muka seri. Muka senyum tu tak? Manis muka, senyum kan. Itu mungkin jugalah sebagai satu cara penarik lah. Kan? Tapi saya rasa tu belum cukup juga. Macam tu. Kalau setakat tengok muka pun belum cukup lagi. Kalau setakat dia bercakap tu pun belum tentu lagi. Sebab ada kadang penipu pun pandai juga bercakap. Bahasa dia tu cantik bahasa kan, boleh bercakap. Tapi lepas tu dia curi duit kita. Kan? Curi duit kita, curi handset kita, curi dia komputer kita. Depan kita cantik bahasa dia kan, lembut dia kata tu. Kejap sama pun tak berhenti. Just mana kita kena berhati-hati jugalah. Macam tu. Tapi kalau seandainya kita gerak hati kita tu, dia ni seorang yang baik, tengok pada mungkin dia tak cakap, tapi segi air muka dia tu kita tengok, ni orang baik. Gerak hati kita lah. Boleh juga. Tapi tetap kita kena berhati-hati jugalah. Ya, berkawan. Betul. Tuan-tuan. Baik. Kadang naik bas pun je tu juga, naik bas, naik kapal terbang, jam tu juga kenal kan? Kona ke mana tu? Kona lang terbang je. Kat situ pun kadang-kadang kita dapat baca orang ni, cara cakap dia ni, lemah lembut, baik. Dia orang baik lah dia. Dapat kita baca, dia orang baik. Cara dia cakap lah. Tak? Nanti bila dah turun kereta, turun kapal terbang, turun bas kan, nanti jangan lupa kan, telefon lah, kontak. Kita berilah mengetir mana-mana kan. Hasil daripada kona dalam bas tadi, kona dalam kapal terbang tadi. Jam tu je kona dah jadi kawan lah, sahabat kan. Ada juga macam tu kan. Baik. Seterusnya yang pertama, orang yang berakal. Ni orang yang kita nak jadikan sahabat, dan orang yang ada otak. Otak ada akal.
maka tak ada kebaikan bersahabat dengan orang yang bodoh, kerana akibatnya akan bawa pada pemusuhan dan juga menyakitkan hati kita lah. Akal ni disebut dalam kitab Arab, dia kata al-aqlu fa innahu ra'sul mal. Dia kata akal tu dikira macam asas ataupun modal. Asas ataupun modal dalam perniagaan itu dikatakan akal. Maka bila kita nak bersahabat, naklah cari orang yang berakal. Orang yang ada akal, orang yang banyak pengalaman yang boleh di-share dengan kita. Ada orang kadang-kadang dia tak nak share pengalaman dia, dia simpan kan, dia kedekut sikit ilmu lah. Ada orang dia tak kisah pun, bila dia cakap tu, banyak nasihat-nasihat yang lebih pada kita. Walaupun mungkin kita kenal dengan dia sekejap je, tapi walaupun kenal sekejap, banyak ilmu-ilmu yang dia curahkan kepada kita. Banyak pengalaman-pengalaman hidupnya dia share dengan kita lah, yang boleh kita jadikan sebagai panduan dan pedoman dalam hidup kita. Ada yang orang yang kalau kita kenal, tak ada benda yang boleh kita dapat pada dia, hanya burak kosong dia kan. Itu tak ada masa, tak ada guna lah. Dah lah kita kenal dia tak lama, tapi bila dia bercakap tu lebih macam mengutuk orang. Orang tu tak betul, orang ni tak betul, semua tak betul, dia je betul. Jadi buang masa lah kita bersahabat dengan orang tu. Tak ada pengalaman-pengalaman hidupnya yang dia boleh share dengan kita. Tak ada kejayaan yang dia boleh share dengan kita. Kalau ada kejayaan yang boleh share dengan kita, pengalaman dia, walaupun mungkin kita kenal tak lama dia dalam bas dia, tapi sangat bermakna tu kan. Kan, walaupun sekejap, betul tak? Apalagi kalau lama. Lagi lama dengan kita, banyak punya ilmu dikongsikan dengan kita. Dan paling baik yang kau dapatkan daripadanya ialah engkau terselamat daripada mudaratnya, sedangkan dia berusaha untuk membawa manfaat padamu. Kerana musuh yang berakal itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Gitu. Itu yang penting kan. Mana dia walaupun tak lama bersahabat, tapi banyak manfaat yang kita dapat pada dia lah. Apalagi kalau lagi lama pula kita berguru dengan dia kan, macam kita guru mengaji kan, banyak ilmu yang dia share dengan kita, dan dia tak berkira pun dalam share ilmu. Ada orang kadang berkira pula, nak bagi sikit, bayarnya sekian-sekian banyak lah. Sejam, nak panggil sejam, sekian-sekian ribu kena bayar. Baik. Seterusnya, Ali bin Abi Talib pernah berkata, dia kata, wala tashab akha jahli wa iyyaka wa iyyahu fakam min jahilin adra haliman hina wa akhahu yuqasul mar'u bil mar'i iza mal mar'u ma sya'u wal syai'i ala syai' maqayisu wal asbahu walil qalbi ala qalbi dalilun hina yalqahu. Masya-Allah, syair. Maksudnya apa tuan? Wala tashab akha jahli wa iyyaka wa iyyahu. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang bodoh, jauhi akan dia. Iyyaka wa iyyahu, kata, jauhkan oleh kamu akan dia lah. Fakam min jahilin adra. Berapa banyak orang yang jahil yang telah dibinasakan, adra, haliman hina yang akhahu, yang telah binasakan orang alim ketika dia bersahabat dengan dia. Nampak? Banyak orang yang jahil yang telah binasakan orang alim, hasil daripada bersahabat dengan orang bodoh. Sahabat dengan bodoh. So jangan bersahabat dengan bodoh. Naklah cari sahabat orang yang cerdik. Bila kita sahabat dengan orang cerdik, mudah-mudahan kita pun boleh jadi cerdik. Betul tak? Kalau kita sahabat dengan bodoh, akhirnya kita lama pun jadi bodoh. Tapi kalau kita bersahabat dengan orang bodoh, kita boleh didik orang sahabat jadi pandai. Bagus, first class, tak? Kita sahabat dengan bodoh,
Tapi kita ajar dia supaya dia jadi pandai, jadi alim, dia jadi bidak macam kita jugalah, betul kan? Maknanya baguslah. Ada manfaat yang kita boleh dapat daripada ilmu yang kita ajar tu. Tapi kalau seandainya dia bodoh, kita curi, kita sabar dengan dia, kita jadi bodoh. Kita jadi bodoh tak, jadi buang masa lah. Itu maksud dia tadi. Fakam min jahilin adra haliman hina akhahu. Gitu. Banyak orang yang jahil yang telah menyelesaikan orang alim ketika dia bersahabat dengan dia. Itulah. Kemudian selanjutnya yuqasul mar'u bil mar'i iza mal mar'u ma sya'u. Gitu. Seseorang itu akan dinilai mengikut tingkatan sahabat yang dia berjalan dengannya. Seseorang itu akan dinilai mengikut sahabat yang dia berjalan dengan dia. Nampak? Dia nilai dengan siapa yang dia bersahabat tadi lah. So kalau sahabat dia baik, jadi baik. Kalau ikut dalam sejarah Islam tu kan, siapa sahabat yang orang kata paling dekat dengan Nabi? Abu Bakar lah. Betul tak? Abu Bakar lah yang kata menjadi sahabat setia lah. Yang pertama dalam sejarah Islam lah. Walaupun ada juga sahabat-sahabat yang lain dalam sejarah Islam, sama dengan Rasulullah SAW, ramai sahabat Nabi. Dalam peperangan Uhud pun ramai sahabat yang terlibat. Tapi yang permulaan Islam baru nak muncul tu, siapa yang mendamping Nabi? Abu Bakar lah. Contohnya dalam peristiwa hijrah kan. Dalam peristiwa hijrah, Nabi tak berhijrah selagi mana Abu Bakar tak dibawa sama. Nampak? Pada mulanya Abu Bakar nak pergi berhijrah, tapi Nabi kata, ya Abu Bakar, dia kata jangan pergi dulu. Kemungkinan Allah Ta'ala akan perintahkan kau akan berhijrah bersama dengan aku. Berhijrah dengan aku. Apa tu tuan? Akhirnya Allah Ta'ala perintahkan Nabi berhijrah bersama dengan Abu Bakar. Bayangkanlah peristiwa hijrah. Kan perjalanan yang jauh, daripada Mekah menuju ke Madinah. Berapa ratus kilometer kan? 400 sampai 500 kilometer perjalanan lah. Jauh daripada Mekah. Dan dalam peristiwa itu tuan-tuan, di mana mereka bersembunyi sebelum pergi menuju Madinah? 2 gua sur lah. Gua sur. Sebelum masuk gua sur itu kan, gua sur ni dia kawasan dia tinggi kan. Kawasan dia tinggi dan ada binatang-binatang yang berbisa lah yang tinggal kat situ. Apalagi banyak lubang-lubang kat situ. Ketika Nabi nak masuk, Nabi cegah. Bakal kata, ya Rasulullah, jangan masuk, biar aku masuk dulu. Kenapa? Biar aku yang masuk dulu. Kenapa? Kerana bakal dia rela diri dia kena sengat dululah kalau ada binatang sengat. Kenapa? Betul lah. Dalam tu Abu Bakar kena sengat. Tapi dia senyap ketika dia sengat dia. Sehinggalah menitis air mata dia. Bila itu air mata, baru ya Abu Bakar, dia kata, adakah kau disengat? Ya, saya dengar manusia. Maka Nabi pun membaca meruqyah lah kepada kaki dia yang kena datang tadi. Berbisa juga. Cubalah. Jadi itulah sahabat yang itu hebat kan antara Nabi. Sehingga ada ceritakan bahawa ketika Nabi tidur di atas peha atau peribaan Abu Bakar. Boleh kita buat macam tu. Kita kalau kawan kita, tak apa, aku tidur kat pohon dia. Tak ada lah. Pergi tidur sana lah. Banyak tu paling nak tidur. Kalau tidur kat pohon dia tak ada dah. Tak? Terajang pun dekat. Tak? Tapi tidak, apa yang berlaku. Jadi contoh yang terbaik lah. Sampai Abu Bakar sendiri pun kan, Nabi pun tidur di atas ribaan peha Abu Bakar kan. Menunjukkan kepada satu hubungan yang begitu akrab lah. Kan? Kalau hubungan tak akrab, takkan berapa itu kan. Jadi sebuah akrab je tu. Itu kisah dalam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa hijrah pun bukan Abu Bakar dengan Nabi je terlibat.
ada lagi yang terlibat masa tu. Siapa lagi tuan? Abdullah bin Uraikid, penunjuk jalan. Dia ni seorang yang kafir lagi, dia tak Islam lagi masa tu. Tapi dia orang Nabi bakal lantik dia sebagai penunjuk jalan. Dan dia jenis orang, walaupun dia ni kafir, tapi dia bukan jenis orang yang menyalahi janji. Dia bukan orang yang menyalahi janji. Kalau ada berjanji, dia kata, sekian-sekian bulan tunggu kat sini. Memang dia tepat terjanjilah. Itu Abdullah bin Rakib. Sebabnya dia lantik. Dia ni mahir perjalanan. Daripada Mekah ni Madinah dia mahir. Itu sebabnya dia lantik walaupun dia belum Islam lagi ke. Kemudian siapa lagi yang mainkan peranan? Abdullah bin Abu Bakar. Abdullah bin Abu Bakar. Dia mainkan peranan juga. Apa tugas Abdullah bin Abu Bakar ni? Dia ni tugasnya ialah mengintip rahsia. Mengintip rahsia penduduk Mekah ataupun kabilah ataupun pemimpin kafir Quraisy. Apa yang mereka rancangkan. Jadi apa yang dia dengar tu dia akan bawa pergi ke gosok, beritahu pada Nabi dan Bakar, pemimpin Quraisy sedang begini-begini dan sebagainya. Itu Abdullah bin Bakar. Dia anak Sayyidina Abu Bakar. Siapa lagi? Amir bin Fuhairah putri Bat. Amir bin Fuhairah ini dia tugasnya ialah menternak. Dia ni kerjanya menternak biri-biri. Menternak biri-biri. Dia ni ditugaskan untuk membawa biri-biri ke gosok. Yang mana nanti dia Nabi atau Bakar dia akan perah susu, dan mereka minum susu tadi dah. Bila dah malam kan dia akan bawa balik dia punya kambing ni, bawa ke Mekah balik semula. Siapa lagi tuan? Asma' bin Abu Bakar. Anak Bakar juga. Asma' bin Abu Bakar. Dia juga terlibat mika peranan. Dia juga peranan juga lah. Dia bawa makanan tadi. Bawa makanan daripada rumah, bawa ke gosok untuk makanan selama 3 hari kan. Kan 3 hari mereka duduk buat gosok tu. Mereka tak keluar-keluar. Jadi adalah makanan yang dihantarlah kepada mereka. Lepas 3 hari barulah bergerak menuju ke Madinah. Itu pun ikut jalan pantai, tak ikut jalan biasa yang diikuti. Sebab kalau ikut jalan biasa tadi takut akan bertembung dengan pemuda-pemuda Quraisy yang ditugaskan untuk mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun ada juga yang berjaya sampai ikut nak bunuh Nabi. Itulah Surakah bin Malik. Tapi Surakah bin Malik kudanya pun jatuh, terjelus dalam lubang. 3 kali dia terjelus. Dia nak bunuh Nabi, tak percaya pula. Itu peristiwa hijrah. Baik. Seterusnya apa lagi tuan-tuan? Apa dia cakap lagi? Yuqasul mar'u bil mar'i idza mar'u masya'a. Dia kata seorang itu akan nilai mengikut tingkatan sahabat yang dia berjalan dengannya. Kemudian kal hazwil na'li bin na'li iza mana'lu azahu. Kerana bagi segala sesuatu ada ukuran. Kerana atas sesuatu tu ada ukuran, dia kata. Tapi kalau ini dia terjemahan macam ni. Di sini dia kata, aku menakuti kamu dan menakuti dia. Maka berapa ramai orang jahil membinasakan orang lemah lembut atau alim ketika bersama dengannya. Diukur seseorang dengan seorang bila dia berjalan bersamanya, seperti setentang kasut dengan kasut. Bila satu kasut itu setentang dengannya. Bagi suatu benda dari suatu benda ada ukuran dan mirip. Bagi satu hati di atas satu hati ada dalil ketika dia bertemu dengan dia. Ni syair ni. Ya kan? Kalau sini terjemahkan, maka begitulah hanya hati yang menyerupai hati yang lain. Ia akan menunjukkan hubungan ketika adanya pertemuan, maknanya persahabatan lah. Persahabatan. Ya. Jadi maknanya persahabatan tu dia kalau dah akrab tu macam kasut sebelah dengan kasut sebelah yang lain. Kasut kiri dengan kasut kanan kan.
Kasut kiri, kasut kanan mesti sama ukuran kan tak? Sama kan? Dia mesti sama ukuran dia. Kasut kiri, kasut kanan. Tak? Dia mesti akan sama ukuran dia. Kalau kasut kiri besar, kasut kanan kecil, tak ngam dah. Ini dia punya kiasan lah. Mana kalau seorang tu sahabat, dia dah ngam sahabat dia, dia macam kasut kiri kasut kanan lah. Ataupun contoh cincin. Cincin kalau dah sarung kat jari tu memang ngam cantik kan. Tu macam sahabat tu. Ngam sahabat. Tak? Tak adalah cincin tu gelebos tu besar. Baik. Baik. Kemudian yang kedua, orang yang baik akhlak dia. Syarat kedua, syarat bersahabat ialah husnul khulqi ataupun husnul khuluq. Mana orang yang baik akhlak dia. Maka janganlah kau bersahabat dengan orang jahat perangai, iaitu orang yang tak dapat mengawal dirinya ketika marah dan ketika dirangsang oleh hawa nafsunya. Kan? Dia tak boleh kawal diri. Iza galabu ghadaba aw syahwa aw bakhala. Dia tak dapat kontrol diri dah. Kalau dia marah tu marah sakat nak gitu. Empas sana, empas sini, campak sana, campak sini kan. Kan ada orang macam tu kalau kita nampak bila dia membori. Kan habis semua dipecahkan lah. Habis semua dipecahkan, cermin, kereta. Kalau tengoklah kalau ada kadang Samsung jalan raya kan. Dia tengok kalau Samsung lari tu, langgar sikit kereta dia dah mula dah mengamuk. Jadi kadang bukan salah kita, salah dia. Kadang bukan salah kita, tapi salah dia sendiri. Tapi dia marah kita, bongih ni lah. Ni susah kan kalau dapat kawan orang macam tu. Jadi jangan bersahabat dengan buruk akhlak. Orang yang tak dapat kawal dirinya, kontrol dirinya ketika marah dan ketika dia dirangsang oleh nafsu syahwat. Dan Sayyidina Al-Aqamah telah menghimpunkan segala akhlak yang baik dalam wasiatnya kepada anaknya ketika dia hendak mati. Ketika dia nak mati, dia ada berpesan kepada anaknya. Jadi Al-Aqamah berkata, apa kata Al-Aqamah tu kan? Wahai anakku, dia kata, wahai anakku, ya bunayya, dia kata, wahai anakku, iza aratta sahabatul insan fashab man iza khatabathu sanaka wa in sahabathu zanaka wa in qa'adat bika mu'nah. Mu'nah manaka. Maksudnya apabila kau berkhidmat dengannya, maka ia akan memelihara akan diri kau. Bila kita berkhidmat dengan dia, kan, dengan orang yang macam ni, kan, maka dia akan memelihara akan diri kau. Kita berkhidmat dengan dia. Kita berkhidmat dengan dia, maknanya dia bagi kita kerja lah. Dia bagi kita kerja dan kita bekerja dengan dia, maka dia melihara akan diri kau. Mana kebajikan kita jagalah. Kebajikan kita dijaga. Kalau kita berkhidmat dengan dia, kan, kita ambil upah dengan dia, kita bekerja dengan dia, dia macam majikan kita lah. Dia akan pelihara akan diri kau. Mana segala kebajikan kita dijaga. Kalau kita sakit ke apa sebagainya, dia akan beritahu lah. Sebab ada kadang-kadang majikan tak beritahu pun bekerja sakit. Dia tak beritahu langsung. Malah ada yang dipaksa pula pekerja dia peras. Dia peras pekerja dia. Sedangkan gaji dibayar sikit. Tenaga diperah. Itu kan. Yang pertama. Yang kedua, apabila kau bersahabat dengannya, maka akan bertambah nilai dirimu. Semana kalau kita bersahabat dengan dia, nilai diri kita pun akan naik. Saham naik lah kan. Bukan makna kita nakkan diri kita popular, tak ada. Tapi disebabkan
orang kita sahabat, kita bersahabat tu orang baik akhlak, orang bagus akhlak kan. Jadi kita pun jadi baik. Itu penting sahabat orang baik. Yang ketiga, apabila engkau ditimpa susahan, dia akan turut sama menanggung kesusahanmu. Mana kalau kita susah, dia sama juga susah. Dia akan bantulah cara mana sekalipun. Akan bantu cari sumbangan dan sebagainya, cari idea, pendapat dan sebagainya untuk bantu kita kalau kadang kita susah, tersempit duit. Contohlah kita sempit duit, okey, dia akan bantu cari ke mana yang boleh bantu duit, sumbangan kan. Baik, kemudian keempat, apabila engkau menolong akan dia, nescaya dia akan membalas kebaikanmu. Nampak? Kalau kita bantu dia, kita tolong dia, satu hari dia susah, mungkin kita tolong dia, bantu dia. Satu hari nanti dia pula bantu kita. Bukan mana kita minta dia balas, tak ada. Kita minta balas, tapi dia memang sukalah balas balik. Dia kata macam hutang dia lah kalau tak balas tu, dia kata. Kemudian yang kelima, maka apabila dia melihat akan kebaikan daripada-mu, nescaya mengambil kira ia akan dia. Apabila dia melihat akan kebaikan bermana kita buat baik dengan dia, maka dia terus bagi respon positif lah. Dia bagi respon positif kan, kalau sana kita buat baik dengan dia lah. Walaupun kebaikan kita tu bukan mana kita nak dia puji kebaikan kita, tak ada. Tapi dia faham, oh ini orang berbudi kan. Orang berbudi kita bahasa kan. Orang berbudi kita merasa. So kalau orang dah berbudi kita, kita pun nak juga balas budi orang yang buat baik dengan kita kan. Kemudian yang keenam, apabila dia melihat akan dirimu akan kejahatan, nescaya menutup ia akan dia. Kalau dia lihat diri kita ni ada kejahatan yang kita buat dah, dia tutup kejahatan kita tu. Dia tak kata viral kan. Kan ada orang jual jenis viral kan. Viralkan kejahatan orang lain. Dia bukan jenis orang suka viralkan kejahatan. Dia viralkan kebaikan. Tak apa, viralkan kebaikan. Nampak maksud kebaikan, oh dia viralkan. Ni nantinya kita contoh kebaikan. Ambil contoh lah. Ikut orang ni, oh dia baik, dia bagus. Jangan viralkan kejahatan. Banyak orang suka viralkan kejahatan. Kemudian yang ketujuh, apabila engkau berkata, nescaya membenarkan dia akan keperkataanmu. Nampak? Kalau engkau berkata, nescaya membenarkan dia akan perkataanmu. Dia tak suka nak bantah, nak suka yang nak bangkang. Dia akan cover lah. Itu sahabat ni dia cover lah percakapan kita. Dia tak bangkang. Tak bangkang. Dia cover lah kan. Sokong lah. Dah sahabat kau tak sokong je lah. Makan sama, minum sama. Tapi bila dia bagi pandangan, sahabat A bagi pandangan, yang B ni tak nak sokong. Malah dia pelekehkan pula. Itu kan sahabat nama dia. Kemudian yang ke-8, apabila engkau mengusahakan akan suatu perkara, nescaya menolong ia akan dikau. Bila engkau usahakan suatu perkara, suatu pekerjaan, dia sokong pula. Dia sokong, dia tolong pula. Mana yang saya boleh tolong ni? Cuba beritahukan saya. Kat mana yang part mana yang saya boleh tolong? Nampak? Dia baguslah. Ni tidak, bila kita buat semono, alah, tak payah boleh nak buat dah. Gitu. Tak bagi semangat tu kan. Condemn tu. Baru nak start kerja kan. Dah condemn macam mana nak buat kerja? Macam mana orang kita ni nak maju, orang Islam nak maju, sedangkan orang Islam sendiri yang condemn, jatuhkan orang Islam. Yang ke-9, apabila kau bersisih dengannya pada suatu, nescaya melebihkan dia akan dikau. Mana kalau kita mesti faham dengan dia mengalah. Dia dahulu mengalah lah, tak apalah. Tak menang lah.
Azan. Kita sambung sikit lagi. Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, inna akhakal haq man kana ma'ak wa man yadurru nafsahu falyanfa'ak wa man iza raibal zaman sadda'ak syattata fika syamlahu liyaj'alak. Maksudnya bukan inna akhakal haq man kana ma'ak. Saudaramu yang sebenar ialah orang yang selalu menolongmu di waktu senang dan susah. Itu orang yang sahabat yang sebenar, sahabat sejatian. Orang yang selalu menolongmu di waktu senang ke susah, dia tetap sama kita, dia tak tinggalkan kita lah. Jadi inna akhakal haq man kana ma'ak wa man yaduruhu nafsahu falyanfa'ak. Dan dia sanggup berkorban kerana memberi manfaat padamu. Dia sanggup berkorban kerana beri manfaat padamu. Wa man idza raibaz zaman sadda. Dan dia sanggup memecahkan, menyelerakkan segala urusannya kerana menolongmu. Wa man idza raibaz zaman sadda. Syattata fika syamlahu niyajala. Dia sanggup memecahkan, maksudnya menyelerakkan segala urusannya kerana menolong engkau dalam menghadapi bala dan ujian lah. Sangguplah dia tinggalkan kerja dia sanggup tinggalkan dia kerja sekejap demi nak bantu kita lah, bantu menyelesaikan masalah kita. Kerana dalam dunia ni kita bukan selalu senang kan. Ada masa kita susah, ada masa kadang-kadang tengoklah, ada kena banjir. Kita tengoklah tentang kalau orang rumah kena banjir je no. Saya selalu kadang-kadang tolong bersihkan rumah orang kena banjir ni. Ni dah lama tak banjir ni kan. Panih hujan sikit lah. Dulu kerap banjir kan. Ni kampus main ni lalu banjir kan. Kejap banjir. Bentar. Tengoklah tentang kalau dah banjir tu, tengoklah macam mana. Dengan habis semua. Lumpur dia. Apabila perabot-perabot semua habis. TV kan. Tersejuk. Mama elektrik ni habislah.
Itu satu lagi nak membersihkan. Dah lah dia barang elektrik ni habis, sofa apa semua, mari-mari itu semua habis. Kalau besi okey lah. Tapi kalau mari kan jenis kayu ni memanglah kalau dah terendam memang habis lah. Memang beribu lah nak beli baru balik. Duit kan. Memang tu satu lagi nak bersihkan satu hal dia lah. Dengan lumpur-lumpur jangan sampai dekat dinding. Kalau setakat gendah-gendah ni okey lah. Ini sampai tu pintu dah tenggelam lah. Bayangkanlah kalau pintu tenggelam kan. Berapa tinggi air tu dengan habis semua. Kalau masjid dengan surau, kalau ada masuk air tengoklah kapet. Habislah kapet. Bayangkanlah kapet tu berapa harga dia, 20,000 kan. 20,000 kalau dah tenggelam kapet, dah tenggelam di air banjir, masjid, surau ke, memang tak boleh buat apa. Standby lah duit nak ganti ya. Standby lah duit nak ganti tu kan. Kapet bukannya boleh dapat 1,200, tak ada. Tidak pun 20,000, 30,000. Tiu kapet pun banyak jenis kapet kan, nak ganti tu. Nak beli satu hal. Tapi bila dah kena banjir tu, sekejap je matalah tarik habis. Standby lah cari duit lain. Kan? Tak nak apa lah. Kalau ada kapet boleh gulung sendiri tak apa. Kan? Kalau bila banjir je, ada kapet tu gulung sendiri. Ataupun kapet tu, dia gulung sendiri naik ke atas. Tak kena air. Kalau ada kapetnya tu senang habis. Tak habis? Tidur lah. Mungkin satu hari kena buat macam tu lah. Kalau banjir je, kapet bergulung sendiri nak kata. Bila banjir surut turun balik ke bawah. Kalau macam tu sana tu jimat tu. Ini tidak ada. Kalau ada banjir memang habis lah kapet. 50,000 lah habis. Itu belum lain PA system lagi dah. Dah kena air. Mari dia. Kalau pintu kelewat tu abang. Itulah. Pintu kelewat memanglah. Okey dan sampai segitu lah perbincangan kita malam ni. Lepas itu tandakan insya-Allah akan datang semua lagi. Wallahualam. Ada soalan tak? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsiran. Wasyan ya fatah ya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa abdana ta'arifin. Allahumma baghfir bidin. Allahumma baghfir bidin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqul ma'suma. Rabbana ta'am bainana wa baina qaumina bil haqqi fatihim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabbalallahu minkum.